Okey, untuk meiosis pula, saya ingat saya nak buat tu je kalau ni buku bioskop saya tak rekod-rekod pun sebenarnya. Okey, untuk meiosis konsep dia sama tau. Cumanya awak kena tahu meiosis ni tujuan dia hijau. Kita nak hasilkan anak yang tak sama dengan induk. Bilangan kromosom anak separuh bilangan kromosom induk. Anak dekat sini kita tak panggil anak sebenarnya, kita panggil gamet. Yang tepat ni. Bilangan kromosom gamet adalah separuh daripada bilangan kromosom induk. Jadi sebenarnya tujuan kita buat meiosis ni adalah untuk mengekalkan bilangan kromosom diploid dalam satu spesies. Ini sebenarnya. Bila daripada sini kita pun okey. Inilah yang menyebabkan jumlah diploid satu-satu spesies itu dapat dikekalkan. Sebab tu yang waktu kemarin kan siang hari tu 2N bila buat spermatogenesis jadi N, lepas tu oogenesis tadi daripada 2N jadi N, dan nanti bila buat proses persenjawaan N campur N dapatlah 2N balik. So itu sebenarnya kenapa kena buat meiosis, untuk mengekalkan bilangan diploid satu-satu spesies itu. Sebab kalau kita tak dapat diploid yang asal itu, mungkin anak yang dilahirkan itu cacat. Biasanya cacat lah, tak sempurna. Bilangan kromosom yang tak sama tu di akhirnya akan menyebabkan sebenarnya disebabkan oleh mutasi. Maka anak itu akan mengalami kecacatan lah bila dilahirkan. So itu meiosis. Jadi meiosis ini kita nak hasilkan individu baru sebenarnya. So awak nanti, macam awak memang buat mitosis sepanjang hidup awak daripada start awak lahir. Bukan start awak jadi je. Semua mitosis. Okey, tapi ada dalam daripada ujung rambut awak sampai ke ujung kaki. Tapi ada satu sel satu organ dekat dalam badan awak yang bila sampai waktunya dia akan buat meiosis. Iaitu kalau perempuan ovari, kalau lelaki testis. Kalau ovari perempuan tu sebenarnya dia start buat meiosis waktu dalam rahim mak dia lagi. Sebab kita belajar dah tadi. Oogenesis tu bermula sebenarnya daripada dalam rahim kan. Dia berhenti dekat peringkat profasa 1. Okay, tapi kalau lelaki, bila dah balik yang pertama tu, bila dia balik tu, itu permulaan meiosis berlaku dalam lelaki sebenarnya. So, daripada kat dalam tu je lah, dalam testis dengan dalam ovari. Semua yang lain, kalau dia buat proses pembahagian sel, dia buat proses mitosis. Kecuali dalam dalam organ pembiakan, iaitu sel sperma dan juga sel ovum yang ada dalam badan tu, itulah meiosis. Hasil meiosis. Yang lain semua dia buat mitosis. Ini ingat tu. Meiosis hanya berlaku dalam ovari dan testis. Kalau manusia dan haiwan. Kalau tumbuhan, meiosis berlaku pada stigma dan anther. Dia bunga ni, anther. Nanti tingkatan 5 akan belajar proses pembentukan megaspora dan microspora. Yang itu yang membuatkan tumbuhan pula boleh membiak lah. Okey, so sekarang ini kita nak pergi kepada meiosis. Okay, meiosis dia bermula dengan sama, satu sel. Cuma kali ni, saya dah buat video ni. Waktu tu awal-awal tahun hari tu. Saya buat, saya rekod, saya hantar dalam grup. Lepas saya juga upload dekat dalam YouTube. Tapi kalau awak tak faham kali ni, awak tengoklah banyak-banyak kali video tu sama je lebih kurang. Mungkin lukisan je lah beza, penerangan lah beza sikit. So kat sini saya dah skip Saya skip kat mana sampai dekat awak dah nampak kromosom itu dengan jelas dan nyata. So dah tak ada dah nukleolus semua tak ada. So kromosom itu sama saya buat
besar dan kecil. Okay, kali ni saya nak tukar warna. Saya nak buat ada 2 warna. Yang merah. Okay, first step dia akan buat apa? Dalam peringkat perluasan dia akan ganda lah. Replikasi mesti berlaku. Tapi, dia duduk dekat-dekat ni. Oh, nampak saya lukis ni memang dah sepasang-sepasang. Okay, bila dia lukis sepasang ni, sebenarnya dia tengah dia tengah prepare dia nak buat proses pindah silang. So dia dalam keadaan bivalent. Duduk sepasang-sepasang. Okay. Saya nak tulis nak buat ke bawah sikit. Pada peringkat profasa ni selepas dia mereplikasi, dia akan buat proses pindah silang. Pindah silang tu adalah proses di mana kromosom homolog ni sama-sama kan. Kromosom homolog ini akan duduk dekat-dekat. Lepas dia duduk dekat-dekat, dia akan bertindih. Dia akan tindih antara satu sama lain. Bila dia bertindih, dia sebenarnya, kita panggil dia buat proses pindah silang. Proses pindah silang ini, dia share maklumat genetik. Dia tukar maklumat genetik. Maklumat genetik yang biru akan diberi kepada yang merah. Yang merah ambil maklumat genetik pada yang biru. Sebenarnya kalau kita besarkan, katakanlah macam ni. Jadi A, B, C. Semua saya buat huruf kecil kan. A besar, B kecil, C besar. Lepas tu D besar, E kecil. Ikutlah tak kisah. Okay. Lepas tu kita ada yang merah. Yang merah ni daripada mak lah kata. Yang biru tu daripada bapak dia. Saya buat sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah. Sebenarnya dia 2 belah ni. Ni tiba-tiba dia duduk dekat-dekat. Lepas tu dia pun bercantum. Kawan-kawan awak tak faham pula. Baiklah saya buat jugalah 2 belah. Okey, yang ini dia bersilang kat sini. Okey, kat sini ni dia share kromosom yang sama kan? Maka kat sini sebenarnya dia ada A, dia ada B, dia ada C, dia ada D, dia ada E. Tak nampak. Katakanlah kali ni purple tak boleh purple hijau. Okey, yang dia tadi A besar, hak merah ada A kecil. Tadi B besar kan? B kecil. Yang merah ada B besar. C tadi C besar. Yang ni pun yang ni C kecil je. Tadi D besar, yang ni ada D kecil. Saya tukar Tadi E besar, E kecil, yang ni pun E kecil. Okey. So apa yang berlaku adalah yang biru tadi saya buat sebelah je lah nak cepat. Yang biru tadi dia tukar, ambil yang A kecil. Dia bersilang dekat A, B, C katalah. So kat sini dia tukar. A besar dia jadi A kecil. B besar. Asal tadi B kecil. C kecil. Lepas tu D kekal lah katalah. Dia tak bersilang kat D. E pun kekal. E tu E kecil. Okey. Yang bahagian merah pula. Dia ambil yang ni. Ni lah maksud pindah silang. Tadi dia A kecil, sekarang jadi A besar. Tadi dia B kecil, sekarang tadi dia B besar, sekarang jadi B kecil. C kecil. D dia tak tukar. D dia kecil, E dia pun kecil. Dia macam itulah, itu maksud pindah silang. Dia pertukaran bahan genetik sebenarnya. Tapi kita wakilkan dengan warna supaya awak senang. Kalau tidak awak nak lukis gini, Allah Akbar, tak tahu bila nak siap. Saya nak lukis macam ni pelambat. Inilah maksudnya. Satu daripada mak, satu daripada bapa. Sebab itu awak dengan bapa awak, dengan mak awak tak sama. Nak sama macam mana, kita tak tahu kita bersilang di mana ke apa semua. Sebab kita banyaklah. Kromosom kita dah ada 46. Satu kromosom dah ada berapa genetik dekat dalam tu, berapa gen dekat dalam tu kita tak tahu.
Lepas tu kita tak tahu dia bersilang satu tempat ke, dua tempat ke, tiga tempat ke, dia bersilang kat mana tak tahu. Ha. Wallahu alam, hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu susahnya kita nak dapat orang yang sama balik muka macam kita. Sebab tu ada orang tua kata kalau kita dapat jumpa 7 orang yang sama dan muka macam kita, sepanjang kita hidup tu tak lama lah tu. Sadaqallahul azim lah tu maksudnya. Susahnya nak beritahu awak. Nak jumpa satu yang sama pun susah, ini kan pula kalau boleh jumpa 7. Ha. So itu maksud pertukaran bahan genetik. Dia berlaku di mana? Masih hanya berlaku di profasa. Bila dia dah buat profasa, ni maksudnya hasil dia tu dia dah bersilang-silang dah lah ni, dah siap pindah silang. Dia akan duduk beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa. So kat sini dia profasa 1. Dia dah buat pindah silang semua ni. Hasilnya adalah yang merah. Kalau buat warna senang je lah, dia macam ni je lah. Eh, ni hasil dia ni. Tapi sepatutnya saya lukis ini profasa akhir dan ni profasa 2. Silap-silap. Profasa 1 awal, profasa 1 tapi yang akhir. Tak cuma je kena lukis saya. Kenapalah saya tak ingat lalu. Sepatutnya saya lukis terus dalam keadaan dia duduk tengah beratur. Aduh. Lukis pula sikit lagi. Apa tak ingat. Peta pasal Peta pasal 1 ni dia beratur tengah-tengah. Tapi dia beratur sepasang. Lalu. Dia berkali. Okay. Macam itulah. Dia dah beratur tengah-tengah satah khatulistiwa. Sini ada sentriol. Sama juga. Dia pegang tapi dia pegang sepasang sekarang. Dia pegang sepasang. So bila dia nak masuk dia nak masuk sini. Anafasa. Dia kerat mana? Dia kerat di sini. Dia tarik sentroma tapi yang ni melekat kat sini, yang ni melekat sini. So dia bagi dengan adil. Dia bukan bahagi dia bahagi sentroma sebab yang sebelah sini ada lengkap, sebelah sini ada. So dia pun bahagi. So dalam peringkat anafasa 1 awak akan dapat sebenarnya kalau kat sini merah, sini biru pun boleh ni. Awak nak lukis sini merah, sini biru pun boleh. Yang penting kecil sama kecil. Sebab tu kita tak tahu kita tidak tahu susunan dia macam mana waktu metafasa sampai dia boleh tertarik ke kutub yang bertentangan pada peringkat anafasa pun kita tak tahu. Sebab tu variasi tu berlaku. Variasi banyak berlaku dalam proses meiosis ni sebenarnya. Okay, dan selain daripada pindah silang tu sebab dia tukar bahan genetik ni, ini pindah silang ni, inilah yang membawa kepada variasi. Okay, balik sini balik. Ini kan lukis dia letak kepala dulu ni.
Macam itulah. Awak lukis lah Nek. Kalau ni lukis. Yang ni merah, merah kat sini. Tapi dia dah siap dengan ni lah. Dia dah siap apa, pindah silang telah pun berlaku lah Nek. Saya tak buat tu. Dia buat sangat. Okay, kecil-kecil. Yang ni kebetulan saya lukis ni besar kecil, besar biru, kecil biru duduk sebelah. Besar merah, kecil sebelah, merah duduk sebelah. Dia boleh je, pasangan tu ikut suka lah. So kat sini, ini anapasa. Maksudnya dia tertarik dalam ni. Bila dia sampai dekat kutub yang bertentangan ini, dia dah jadi, dah settle dalam anapasa dia ni. Awak lukis, kalau awak lukis elok-elok lah. Okey, lepas tu dia akan buat, anafasa satu lah ni kan. Dia akan pergi kepada, tak gerak. Okey, dia akan pergi kepada telofasa. Telofasa, cerut lah. Ni, dia akan cerut. Mak ada balik, apa tu, nukleolus ada balik. Tapi dalam ini dah hanya ada 2 saja. Dua saja kromosom. Yang inilah yang kata daripada sini 2N diploid 4. Sini N. Sini, kat sinilah penyebabnya. Pasangan kromosom homolog tertarik menuju pasangan kromosom homolog berpisah. Tertarik. Berpisah menuju kutub bertentangan. Ini penyebab macam mana daripada 2N tukar jadi N sebenarnya. Sebab dia beratur sepasang-sepasang. Pada anafasa, pasangan kromosom homolog berpisah dan menuju ke kutub pertentangan. So dapat daripada 4, dalam satu sel ada 4, kat sini masih 4, tapi bila dia cerut, dah jadi 2. So sini N, sini N, sini N. Ini telofasa 1. Dalam ni saya tak lukis ni, sepatutnya ada pindah silang tu lah. Yang merah ada biru sikit, yang biru ada merah sikit ni. Okey, lepas tu dia akan pergi kepada, dah jadilah sebiji-sebiji ni. So dia dah dapat sebiji, satu sini, satu sini. Kita ada apa sih buat tu lah. Mengarut. Dapat 2 ni. Ini dah N lah ni, N saja ni. Yang ini pula yang akan buat meiosis 2. So kat sini ni dia akan buat lah ni. Ini dekat yang bila dia siap kan. So dia akan buat profasa 1. Profasa 2. Profasa 2 duduk dekat-dekat. Tak ada apa-apa lah, macam ni lah, lebih kurang macam ni. Tak payahlah saya lukis macam ni lah, lebih kurang. Profasa 2 memang macam ni. Profasa 2 pergi kepada metafasa 2. Metafasa 2 dia duduk beratur tengah-tengah.
Patutnya sentroma ni nampak ni. Nampak. Okey, patut ginilah. Okey, sini dah ada centriole. Tarik ni. Nak tarik ni. Okey. Pisah kat mana? Dia pisah dekat sini kali ni. Nak pergi kepada anafasa ni. Bila nak masuk anafasa dia pisah sini. Yang hijau ni tak ada wujud ni. Saya buat bagi tunjuk kat awak. So dia masuklah anafasa 2. Anafasa 2 tiru je. Tiru sebiji ni. Saya buat siap dah ni anafasa 2 yang dah siap. Apa ada pencerutan? Tak settle lagi pencerutan. Biru semua. Yang di sini ada biru merah. Panjang tapi dia ada biru, dia ada merah. Okey, sebelah sini dia ada merah semua. Sebelah sini dia ada panjang tapi ada merah biru kan. Okey, sebelah sini kecil biru. Ni anafasa 2. Anafasa 2 dipisah ke apa? Dia berpisah kromatik. Ini kan kromatik ni. Kromatik kromatik apa? Beradik dia bagi tadi. Kromatik kembar. Kromatik kembar berpisah menuju kutub bertentangan. Sini dah N. Sini memang kekal N je. Sini pun N. Alik ni pun N. Alik ni N. Sebab dia ni N. Ni memang dia bukan. Dia pisah kromatik kembar. So sebenarnya meiosis 2 sama dengan mitosis. Kalau perasan. Ni. Dia pisah sin ni. Ni. Ni dipisah ke apa ni? Dia pisah kromatik kembar. Ni kan, dia pisah kromatik kembar. Dalam meiosis 2, dia pisah dekat anafasa, dia pisah pasangan kromosom. Tapi dalam meiosis 2, mendekat peringkat anafasa, dia pisah kromatik kembar, berpisah menuju kutub bertentangan. So last sekali yang ini, awak akan dapat 2 anak. Dapatlah 4 semua balik. 2, sebelah sini 2, sebelah sini 2, sebelah sini 2. Dia akan cerut ni. Dia cerut. Saya skip pencerutan ni. Dah pukul 10 lebih dah ni.
Sepatutnya ada pencerutan ni kat sini ni. Pencerutan tu lah telur fasa, cegut lagi habis dapat sebiji. Itu telur fasa ni. Dapat dah ni. So isi je lah dalam ni. Sama je lah. Sama isi dia. Sebenarnya kalau awak tengok, saya tak colour ni. Ni merah-merah. Sini ada merah sikit sini. Okey, tengok balik dekat atas ni. Ini semua, ini lain tau. Yang ini nombor A, B, C, D. Okey, bilangan kromosom 2. 2, 2, 2, 2. Tengok atas. Bilangan kromosom asal 4. 4 kromosom. Merah-merah, biru-biru. Dia punya kandungan genetik. Bila kat sini, bilangan kromosom dah jadi 2. 2 kromosom. 2 kromosom. 2 je kromosom. 2 kromosom. Kandungan genetik ni je sama macam asal. Tapi sama biru semua, merah semua. Tapi yang ni semua panjang. Tak ada yang kecil. Sebab ada tinggal 2 kromosom. Yang lain semua memang lain-lain semua. Sebab itulah meiosis anak dia tak sama dengan induk dia. Bilangan kromosom anak separuh daripada bilangan kromosom induk. Kenapa? Sebab pembahagian sel berlaku sebanyak 2 kali. Bukan pembahagian nukleus berlaku sebanyak 2 kali. Dalam ni kita tak tunjuk nukleus dah. Once dia dah masuk peringkat profasa 1, awak tak nampak nukleus sebab nukleolus telah pun terurai. Tak ada dah, tak nampak. Yang awak nampak hanyalah kromosom. Kalau manusia ada 46 kromosom, awak akan nampak dalam satu sel yang kecil. Yang kecil yang awak tak nampak tu sebenarnya ada 46 kromosom. Hebatnya Allah cipta. Awak ambil sikit je, kecil tu je sel kulit, tak nampak pun dalam tu ada 46 kromosom awak. Dalam kita ni terdiri daripada berjuta-juta sel. Setiap sel kita ada 46 kromosom, ada 46 kromosom, ada 46 kromosom. Hanya sel ovum untuk perempuan dan sel sperma lelaki saja yang ada 23 kromosom. Yang lain semua ada 46. Binatang lain, spesies lain, tumbuhan lain, haiwan lain berbeza bilangan kromosom dia. Saya bagi tahu awak ni manusia 46 kromosom. Yang lain tak tahu. Kena belajar lah tu. Ini adalah proses mitosis dan meiosis hari ni. Revision lah ni bab 5 ni. Saya harap awak faham lah. Agak-agak nampak tak? Tu mengantuk semua. Saya sorang-sorang je bercakap. Awak tengok ke tidak sebenarnya? Boleh ke tak ni? Nampak tak beza antara mitosis dengan meiosis? Boleh ke beza mitosis dengan meiosis ni? Pak A? So hasil bilangan anak untuk meiosis 2. Saya lupa nak bagi tahu. Yang ini induk dapat 2 sel anak kan. Yang ni induk dapat 4 sel anak meiosis. Ni yang 4 ni. 1, 2, 3, 4. Kalau ini ovum lah. Cumanya untuk ovum 1, 2, 3 jasad kutub. 1 je jadi oosit sekunder. Kalau ini sperma, semua jadi spermatozoa . Semua akan dapat ekor. Ini kalau spermatogenesis. Bukan 22 lah kromosom. Kromosom dia akan jadi 23. 23 lah, kena 23. Cuba kalau oogenesis, dia settle buat benda ni, kita dapat 1 saja oosit primer, oosit sekunder. Yang lain semua jadi jasad kutub. Dekat sini lagi dia berhenti. Kat sini dia bagi 2,
Satu jadi jasad kutub, satu jadi oksid sekunder. Oksid sekunder berkembang jadi apa tu? Ovum kan? So tiga ni akan jadi jasad kutub. Oh sorry. Tiga akan jadi jasad kutub. Tiga ni akan jadi jasad kutub. Satu je ikutlah. Yang penting satu je akan jadi oksid sekunder. Ovum yang akan dikeluarkan semasa ovulasi. Itulah kaitan antara meiosis dengan oogenesis tadi. Boleh ke? So, kat sini satu lagi. Kalau bayi tu perempuan, pada peringkat profasa satu ni, ni. Ni kan, mak satu, ayah satu kan. Katalah biru tu daripada ayah, merah daripada mak. Dia dah siap dah buat pindah silang untuk sel anak tu. Sebab tu anak tu dah tak sama macam mak dia. Tapi nanti bakal anak bayi perempuan ini kena tunggu separuh lagi, 23 lagi kromosom daripada sperma bakal suami dia untuk melengkapkan ini di sini. Sebab dia berhenti kat metafasa 2, dia tunggu ni, dia tunggu mari untuk buat proses persenyawaan dan dia akan gabung balik. So dia dapat anak lain nanti yang tak sama pula dengan dia, tak sama dengan nenek dia, dengan tok dia. Itulah. So dia stop mula-mula dekat sini. Profasa 1. Lepas tu, dia keluar daripada ovulasi tu, dia berhenti dekat metafasa 2. Lepas tu, barulah buat proses persenyawaan, barulah proses persenyawaan itu melengkapkan meiosis. Melengkapkan meiosis ni. Ovum tadi dekat sini ni, dia jadi gini. Tapi isi dalam dia tu, dia berhenti di peringkat metafasa. Tak ada ekor lah kalau ovum. Dia berhenti dekat sini. Metafasa 2, dia punya proses tu. So, tak settle lah kalau oogenesis tu. Oksid sekunder tu memang isi dalam dia sama je. Yang ni dah dia dah merosot. Cuma dalam dia ni dalam keadaan ini. Dalam keadaan metafasa 2. Dia tunggu geng. Bila tunggu geng tu nanti dia dah siap-siap terus buat jadi oksid oksid primer balik kan untuk diberikan kepada anak dia nanti sewaktu dilahirkan. Itulah jadi rotate benda macam tu. Kenapa awak nak tanya? Awak rasa apa yang awak tak faham? Saya buka untuk awak tanya. Okay, 4A? Ke makin tak faham? Oh, 4A. Pak A, Faham ke? boleh ke? Boleh ke? Satu benda saya lupa dekat sini. Ni kan pindah silang kan? Pindah silang ini, titik pindah silang ni. Titik ini, aduh kenapa ni? Ni titik ni kita panggil kiasma. Titik di mana berlaku pindah silang ni. Kalau di sini kan dia tukar A, B, C tu kan, dia tukar bahan genetik kan. Titik itu kita panggil sebagai tempat pindah silang itu berlaku, kita panggil tempat tu nama dia kiasma. Lepas tu, tak semestinya macam saya cakap tadi, pada satu kromosom ni, sepasang kromosom ni, satu je kiasma. Tak. Mungkin ada 2, 3, 10, 15, beribu-ribu pun kita tak tahu. Sebab kandungan satu kromosom tu, banyak sangat dia punya kandungan genetik dia. Gen dia tu banyak. Jadi kita tak tahu yang tu. So jangan ingat satu sepasang kromosom akan bila dia buat pindah silang hanya ada satu kiasma. Tidak, kita tidak tahu. Cuma awak kalau dia lukis gambar awak boleh kira lah. Kalau dia kira macam ni ada satu, dua. Ada dua tempat kiasma berlaku. Di sini satu, di sini satu. Kiasma. Kromosom tu duduk rapat-rapat macam ni, dia duduk rapat-rapat begini, kita panggil dia bivalent. Tadi saya sebut dah. Dia mesti pindah silang hanya boleh berlaku pada pasangan kromosom homolog. Kalaulah
Dia A, B, berurutan ni kan. Saya bagi contoh A, B, C, D. Dia nak pergi tukar dengan P, Q, R, S. Tak boleh. Itu mutasi. Belajar nanti tingkatan 5. Dia mesti A, B, C, D. Mari katalah biru tu ayah, merah tu ibu kan. Dia mesti pindah silang di bahagian A, B, C, D. Cumanya macam tadi saya cakap lah. A besar, B kecil apa semua. Yang tu awak belajar nanti tingkatan 5. Tapi saya nak bagi tahu ke awak, itulah sebenarnya yang berlaku. Mak bagi hak dia, ayah bagi hak dia, tukar. Tapi anak tak tahu sebab anak ni kat bawah-bawah ni tak tahu hak mana akan berpasangan dengan mana apa semua. So kita tak tahu yang tu. Itu je lah nak bagi tahu. Sebab itulah meiosis kita hasilkan individu baru yang memang baru betul, lain betul-betul dengan induk dia. Dah lah, kita sebenarnya dia tak settle, dia tak boleh jadi individu baru selagi persenyawaan antara gamet itu tidak berlaku. Persenyawaan gamet jantan dan betina tidak berlaku. Maka individu baru tak akan terbentuk. Dia meiosis adalah untuk menghasilkan gamet. Persenyawaan gamet jantan dan gamet betina barulah menghasilkan individu baru. Anak yang awak belajar dalam bab 15 tu lah. So dapat anak. Itu perkembangan tu semua selepas tu lah yang awak dah tengok video dia semua. So saya tak tahu nak cakap nak terang apa lagi. Kalau awak nak tanya silakan tanya, kalau tidak boleh dah kot kita berhenti kat sini. Sikit je lah buku bioskor yang settle hari ni. Cuma lah harap-harap boleh faham lah ni mitosis meiosis ni. Boleh ke? Boleh go. Boleh? Orang sama je jawab. Orang lain dengar ke tak? Amirah lain okey ke tak malam? Dengar ke tidak Amirah? Siapa tak ada? Cukup ke semua kita ni? Ada seorang tak ada ni? Melin ada dah. Iskandar. Bukan tadi dia ada ke? Ke dia memang tak ada daripada tadi? Siapa perasan? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu Iskandar sempat masuk ke tak tadi. Tak apalah. Okey. Saya harap awak faham. Kalau tak faham, baca pula. Ni kan macam mana awak nak mahir melukis. Awak lukislah banyak-banyak kali, berulang kali, maka awak akan boleh ingat tanpa perlu tengok buku. Kalau awak boleh ingat tanpa perlu tengok buku, adalah satu kelebihan untuk awak. Awak tengok je macam saya kan. Sebenarnya saya tengok sini daripada hak mula-mula ni selepas dia buat pindah silang, kalau lah soalan tanya kebarangkalian gen, dia suruh awak lukis lah kandungan genetik anak tu, kita boleh ambil dah ni. Ini satu. Boleh bagi sampai kat sini. Ini lah. Kalau tengok balik dengan kat bawah, ini satu, yang ni yang dua, yang ni yang ketiga, yang ni yang keempat. Sama je, semua dapat ni. So, tengok dia tu kita boleh ramal lah sebenarnya. Cuma kat sini saya lukis lain sikit kan, jadi lain. So, kat sini, daripada sini kita boleh ramal dah kandungan genetik anak dia daripada daripada metafasa 1, cara susunan dia. Cuma mungkin dia akan lari sikit dekat metafasa 2 tu lah. So awak mahirkan benda ni, maka awak akan rasa benda ni sangat menarik lah sebenarnya. Okay lah. Tolong faham betul-betul konsep mitosis dan meiosis. Awak akan jumpa lagi konsep ini yang awak nak guna pada tingkatan 5. Dalam 4 atau 5 bab terakhir. Selepas belajar, mula-mula kita tahu kalau tingkatan 5 kita akan belajar tumbuhan. Lepas tu habis pasal tumbuhan, awak akan belajar pasal genetik. Pasal genetik, ulang benda ni lah. Cuma dia tak sebut dah, dia tak suruh buat dah mitosis meiosis ni. Dalam tu kita tak belajar dah. Kita belajar hak lebih detail ni, hak saya lukis hak ni. Ni A, B, C, D ni. Yang tu yang awak akan belajar dari tingkatan 5. Mutasi, semua-semua tu lah. Yang ini, yang berkaitan dengan ini. Yang ini berkaitan dengan ini yang awak akan belajar di tingkatan 5 nanti.
Jadi saya nak awak faham betul-betul konsep mitosis dengan meiosis supaya bila belajar di tingkatan 5 nanti awak faham apa benda lah A, B, C, D semua ni lah. Ni wakil-wakil je. Nanti macam mana awak darah A, darah B semua awak boleh ni. Dan macam mana boleh jadi albino lah, buta warna lah semua. Dia tak wakil dengan A, B, C, D dah lah, dia wakil dengan benda lain pula. So itu je lah, saya bukan nak takutkan awak, benda ni sangat menarik sebenarnya. Tapi awak kena pegang kemas dan kukuh konsep je lah. Okey lah, kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Terima kasih sebab join kelas saya hari ni. Siapa yang dah baca doa, bolehlah lah. Terima kasih. Assalamualaikum.